dalam page kita dalam Facebook tekan ada dua soalan. Yang pertama, sahabat kita ni dia baca saya punya Facebook, saya ada tulis satu status Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, seorang ulama mujtahid bermazhab Syafi'i yang mati pada tahun 676 Hijrah, berkata dalam kitabnya Al-Adhkar, yang mana Imam Nawawi ni seorang mujtahid dalam mazhab Syafi'i. Beliau mengatakan bahawa semasa kita baca Fatihah, pastikan sabdu, tasydid, syiddah semua sama. Sabdu yang macam W tu dekat dalam Fatihah, semua mesti dibaca dengan betul. Kalau tak betul, Fatihah kita tak sah. Maknanya bila Fatihah tak sah tu bahaya lah. Sebab dalam mazhab Syafi'i Fatihah tu mesti sah. Bila tak sah maknanya hilang rakaat tu. Kalau kita tak sedar, kita tinggalkan juga, tak sah solat kita. Ini dalam ijtihad mazhab Syafi'i. Kalau tuan-tuan mazhab Syafi'i lah. Kalau tuan-tuan mazhab lain, contohnya mazhab Maliki yang tak wajibkan baca Fatihah bagi solat majlis makmum, tak apa. Tapi kalau tuan-tuan solat seorang-seorang, Fatihah salah pun boleh jadi tak sah. So kena hati-hati. Bukan saya nak memberatkan, tapi ini ilmu tuan-tuan. Ya. Maka ditanyakan tadi, di manakah 14 tempat itu? Tuan-tuan buka surah Fatihah. Sabdu yang pertama tuan-tuan kira lah. Kat mana ada sabdu, situlah dia. Ada 14. Bermula dengan Bismillah, Lam dekat Allah 1, Ar-Rahman ada dekat Ra 2, Ar-Rahim 3 kat Ra. Dah 3. So maknanya kena baca Bismillahirrahmanirrahim. Betul lah? Tak boleh. Tak boleh Bismillahirrahmanirrahim. Tak boleh ya? Contoh gitu So 3 di situ. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ada yang ke 5 kat situ dekat lam. Alhamdulillah lillahi Rabbi. 6 Rabbi. Tak boleh Rabbil Alamin. Salah. Dia kena ada sabdu. Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. 6 berapa? Saya pun tak kira betul Dekat Ra tu ada lagi. Lepas tu ada Ra, Rahim ada lagi. Maliki Yaumiddin. Dekat Ad-Din kena ada dal, ada sabdu. Iyyaka, ni kena kuat. Iya tak boleh. Iyyaka iya salah. Dia kena tekan. Iyyaka na'budu. Iyyaka, ke atas kamulah ya Allah kami abdikan diri. Wa iyyaka nasta'in. Ada ya dekat, ada sabdu lagi di situ. Kemudian ihdinas siratal mustaqim. Dekat sad, sira tu tak boleh ihdinas sira, tak boleh disambung. Ihdinas sira, ya. Kemudian siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. So ada kat mana? Ada dhad. Waladdallin. Dia tak boleh waladdallin. Dia ada sabdu. Dia kena sambung, ada macam jambatan dia. Dhalin. Habis situ. Ya. Soalan yang kedua, tempat yang afdal untuk doa dalam solat. Dua tempat yang paling muktamad dalam semua 4 mazhab. Yang pertama, semasa sujud. Bukan sujud terakhir, tetapi semua sujud. Daripada sujud yang pertama, kedua, ketiga, keempat, semua sekali.
Tuan-tuan boleh bagi-bagikan tuan-tuan punya doa tu. Tak payahlah nak kumpul semua kat sujud yang terempat, lama sangat sampai orang pun pening sebab sujud lama. Boleh bagi-bagikan. Yang kedua yang saya sebutkan adalah selepas tasyahud akhir ataupun tahiyat akhir. Fil alamina innaka hamidun majid. Sebelum beri salam tu, masa tu 4 mazhab confirm. Nabi selalu doa apa waktu tu? Nabi doa Allahumma inna na'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Nabi selalu doa tu, iaitulah, ya Allah, kamu lindungilah aku daripada azab kubur, daripada azab neraka jahanam, daripada fitnah hidup dan kematian, daripada fitnah kejahatan, fitnah dajjal. Itu doa yang Nabi selalu baca sebelum memberi salam. So kita boleh tambah lagi dengan doa-doa kita yang lain. Ya, wallahu alam. Baik. Ya. Dan bacaan macam kita cara bacaan dia yang sepakat ulama adalah membaca doa yang maksur. Maksur maknanya yang datang daripada hadis-hadis Nabi, dan yang juga ada dalam Quran pun boleh, tetapi ada khilaf di kalangan ulama nak membaca dalam bahasa Melayu. Sebahagian kecil ulama mengatakan boleh membaca dengan lafaz dalam bahasa Melayu, sebahagian besar tidak mengomen, sebahagian lagi ada yang mengatakan dalam hati, ya. Tapi itu panjang ceritanya. Tapi nak play safe, baca yang dalam bahasa Arab. Tapi ada orang kata bahasa Arab, saya nak minta naik gaji, nak cakap macam mana ustaz dalam bahasa Arab? Yang itu kalau tak reti lepas solat pun waktu yang afdal juga. Lepas habis beri salam doa, waktu tu pun afdal. Doa-doa yang spesifik yang terlampau personal tu lepas solat lah. Dah tak boleh nak bahasa Arab, macam mana? Siapa-siapa ustaz yang boleh terjemah bahasa Arab ke bahasa Arab, boleh menurut majoriti ulama. Wallahu alam. Itu saja tak pernah. Tak pakai. Cuba tengok. Okey, yang saya dengar lah tentang pensucian harta haram. Allah kata wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tazlimuna wa la tudlamun. Kalau kamu bertaubat, pokok kamu punya, tapi riba-riba kamu kena selesaikan. Ini adalah selesaikannya itu dengan cara bagi fakir miskin. Tapi jangan pula masa bagi tu fakir miskin, ini riba tau, riba ni. Jangan, dia riba pada kita je, pada dia yang ambil tak ada masalah. Ya? Kemudian ditanyakan tadi, saya dengar-dengar, kalaulah kita ada ambil harta haram yang milik orang lain, curi ataupun begitulah pecah amanah, kita nak pulang balik, itu cara dia pulang balik. Itu bukan cara taubat dia, bukan hanya sujud depan Allah nangis-nangis, bukan, tak cukup. Kalau ambil hak orang lain, kita kena sujud depan Allah, ya, dan kemudian kena pulang balik duit tu, harta tu. Mungkin yang saya faham tadi, macam mana nak pulang balik sedangkan orang tu dah meninggal? Senang saja, bagi pada waris dia. Nilai harta adalah nilai harta adalah, kalau harta tu adalah emas, contohnya contoh 50,000. Okey, contoh 50,000 itu 10 tahun lepas. 50,000 sekarang ni nilai kuasa beli dia lain. So kita nak pakai nilai kuasa beli sekarang ke pakai 50,000 saja? Keputusan dalam majlis fiqh antarabangsa, mereka menyebut jumlah 50,000 sahaja. Ikut nilai, bila-bila pun ikut nilai 50,000, ikut numbers.
Minoriti ulama fiqah di Majmu' Fiqhil Islami kata ikut nilai semasa, tapi itu sukar sebab tak tahu nak ikut kiraan mana. So lebih selamat 50,000, 50,000. Begitu juga dengan hutang. Tuan-tuan ada hutang kawan tuan-tuan 25 tahun yang lepas, RM2,000. Tuan-tuan nak bayar sekarang, dia kata come on lah, 2,000 dulu bayar Zeza dengan sekarang, 2,000 dulu, sekarang ni patutnya 10,000, bagi 10,000. Majmu' Fiqh Islami kata nak selamat daripada khilaf, bayar balik 2,000 tu juga, tak kira lah walaupun kuasa beli dah berbeza, kecuali semasa pinjam ada akad. Masa pinjam 25 tahun yang lepas, kita dah letak akad dah. Duit kertas 2,000 aku bagi pinjam, 2,000 pada tarikh 1980 ini boleh membeli 10 gram emas. Maka pada waktu pulang nanti aku akan bayar nilai yang sama pada 10 gram emas. Maka pada hari ini tak bayar, tengok harga 10 gram emas. 10 gram emas dapat 50,000. Baik 50,000. Situ baru boleh. Tapi kalau tak ada persetujuan di awal, kena ikut dia punya jumlah yang sama. 20, 2,000, 2,000. Tak boleh gerak. Wallahu a'lam. Dah Okey, terima kasih kepada pihak masjid yang menjemput saya, dan terima kasih kepada tuan-tuan dan perempuan yang sudi dan sanggup untuk bersabar menunggu sehingga akhir ceramah. Sekali lagi dimaklumkan bahawa esok saya akan bersama-sama di Masjid Al-Azim di depan tu. Kalau tuan-tuan ada waktu, bolehlah bersama-sama, boleh kita lanjutkan perbincangan tentang integriti, riba, duit haram, duit kat mana syubhatnya, pelaburan MLM ke apa, entah forex